العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah, Allah yang memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita kelapangan masa untuk berada dalam majlis ilmu ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan juga pandangan kasih dan sayang daripada Allah. Kita sambung lagi daripada kitab Muniyatul Musalli, yang mana baru saja kita pada muqaddimah lagi tak? Kat mana ni? Dekat wassalatu, wassalatu wassalam, okey, wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadir rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin. Dan rahmat Allah dan selamatnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian. Sekalian apa? Sekalian alam. Tak ada situ? Sekalian saja. Rabbil alamin, pesuruh Tuhan sekalian alam. Dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamah. Setelah pengarang rahimahullah mulakan dengan, sebelum ini dengan bismillah, kemudian alhamdulillah. Jadi musannif mulakan seterusnya dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini fadilatnya besarlah. Bahkan pada mukaddimah daripada kitab itu disunatkan. Bahkan pada khutbah dan mukaddimah kitab, khutbah Jumaat dan apa-apa khutbah pun janganlah lupa daripada selawat kepada Nabi SAW. Kerana amalan selawat ini amalan yang memang pasti diterima Tuhan. Memang pasti diterima Tuhan. A'maluna bainal qabuli warrad, amalan-amalan kita hak lain antara Tuhan terima ataupun antara Tuhan tolak. Illa salati ala Muhammad, kecuali illa salati ala Muhammad, kecuali selawat ke atas Nabi Muhammad. Selawat ke atas Nabi memang Allah Ta'ala janji akan terima. Adapun amalan lain dia boleh dimasuki oleh riak. Kita buat amalan-amalan semayang boleh dimasuki oleh riak. Kita puasa boleh dimasuki oleh riak. Jadi bila riak menyebabkan amalan tu tidak diterima lah. Tapi selawat ke atas Nabi ni, khususiahnya, istimewa dia, amalan selawat ni Tuhan pasti terima. Allah Ta'ala pasti terima. Kenapa tidaknya? Kerana dialah Allah yang menyuruh kita berselawat. Sebelum dia suruh selawat, dia beritahu dulu bahawa dia dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Barulah Tuhan khabar, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang beriman, selawatlah ke atas baginda Nabi. Menunjukkan bahawa besarnya tuntutan untuk selawat atas Nabi ni.
Amalan lain Allah Ta'ala suruh sembahyang je. Aqimus solah wa atuz zakah. Tak. Jadi ada pun selawat, Tuhan beritahu bahawa dia terlebih dahulu berselawat. Malaikat-malaikat yang hampir dengannya terlebih dahulu berselawat kata Nabi. Barulah selepas itu disuruh orang-orang yang mukmin yang beriman untuk berselawat ke atas Nabi. Maka kerana itu ulama kata ibadat atau amalan selawat ini pasti diterima oleh Tuhan. Kerana dia tidak dimasuki, kalau riak sekalipun dia tak ada jejah. Dia tidak menjejaskan. Kerana apa? Kerana Allah menjanjikan menerima selawat kepada setiap orang yang berselawat ke atas Nabi, ikraman li Rasulillah, kerana nak memuliakan dan nak memberi kedudukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Daud kita seterusnya memulakan dengan selawat. Katanya, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasul Rabbil Alamin wa syafi'il mudhnibin. Dan rahmat Allah. Terjemah salat. Salat, Syekh Daud ambil terjemahan selawat Allah itu dengan makna rahmat. Selawat ini kalau daripada Tuhan, dia memberi makna rahmat. Kalau daripada malaikat, memberi makna istighfar. Kalau selain daripada malaikat, dia memberi makna doa. Bila kita kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah berselawat ke atas Nabi, makna Allah Ta'ala turun kurniakan rahmat. Allah berselawat ke atas orang-orang yang muallimun nasal khair, orang yang mengajar kebaikan kepada manusia, makna Allah Ta'ala memberi rahmat. Kemudian malaikat berselawat. Malaikat ni berselawat ke atas orang-orang yang datang menuntut ilmu. Selawat dengan maksud mendoakan. Malaikat kalau doa atau selawat daripada malaikat memberi makna istighfar. Malaikat mendoakan keampunan kepada mereka. Ada pun selawat daripada kita. Kita Allahumma salli ala sayyidina. Kita doa selawat dengan maksud apa? Kita minta Allah Ta'ala doakan, kurniakan. Jadi solat, selawat daripada makhluk kita manusia, jin, selain pada malaikat, dengan makna apa? Dengan makna doa. Kita mohon Allah Ta'ala dan kita berdoa kepada Allah. Dan salam Allah. Salam ni salam kesejahteraan. Apa maksud salam? Ulama mentafsirkan selawat Allah dengan makna rahmat Tuhan. Salam Allah dengan makna Allah memberi kesejahteraan dan rasa aman kepada baginda Nabi. Dan Nabi takut ke apa? Nabi bukan takut kepada dirinya, tapi Nabi takut dan bimbang atas umat. Maka Allah Ta'ala memberi salam kesejahteraan, keamanan kepada diri Nabi, bahawa umat Nabi ini umat yang mahfuzah, yang terpelihara. Jadi salam ni salah satu bentuk ta'zim. Allah Ta'ala memuliakan dan juga memberi kepada rasa keamanan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas penghulu kita Sayyidina. Ni lafaz Sayyidina ini lafaz kita kata beradab. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ni dalam satu hadis Nabi kata, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Akulah penghulu sekalian anak Adam, dan bukan satu benda yang aku beritahu kerana megah, tapi kerana Allah Ta'ala suruh beritahu, kerana memberitahu hakikat sebenar. Jadi Nabi ni Allah suruh beritahu kepada umat bahawa dia penghulu sekalian anak Adam. Sayyidu waladi Adam, sekalian anak Adam. Bila begitu, maka tidak ada masalah lah kita memanggil ataupun kita menambah penambahan Sayyidina itu. Kerana Sayyidina dengan makna penghulu kami. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Rasuli Rabbil Alamin, pesuruh. Pesuruh ni dengan erti kata makna lain ialah utusan. Utusan, Rasul. Rasul ni utusan. Orang yang Allah Ta'ala utus
Pesuruh bagi siapa? Tuhan sekalian alam. Nampaknya kena letaklah sekalian alam tu, Rabbil Alamin. Jadi kitab ni banyak cetakan gugur jatuh. Dan perlu kita teliti balik lah. Jadi di sini Tuhan sekalian alam. Jadi Nabi ini utusan Allah. Allah yang menjadi Tuhan sekalian alam. Maka keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi ini bukan saja kepada thaqalain, manusia dan jin. Bahkan sebahagian ulama mengatakan kesan risalah itu, walaupun risalah sebagai taklif itu memang hanya diturunkan kepada jin dan juga manusia je. Suruh beriman itu memang disuruh kepada jin dan juga manusia, risalah itu. Tetapi kesan risalah itu kena kepada seluruh makhluk. Maka makhluk-makhluk daripada jenis bukan manusia, bukan jin pun mendapat kesan daripada risalah Nabi. Malaikat yang turun berperang dengan Nabi dalam perang Badar, malaikat itu mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat lain. Ada kemuliaan di situ. Malaikat mana lagi? Malaikat yang berdamping ataupun bersama dengan Nabi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, mereka itu kedudukan tinggi daripada malaikat lain. Malaikat itu malaikat. Makhluk-makhluk pula. Kita tengok binatang-binatang yang Nabi SAW pernah melepaskan kijang. Tak? Kena jerat. Dia minta nak, ni semua ada dalam kisah-kisah sirah Nabi, minta supaya Nabi SAW lepaskan dia kerana nak menyusu anak. Lepas tu dia mari balik. Tuan hok igat tu, orang lain igat, jadi dapat tengok Nabi. Dia pun minta dengan Rasulullah supaya dilepaskan. Nabi suruh sahabat lepas selesai susu anak, dia mari balik. Nabi pun minta dengan orang yang takat dia tolong lepaskanlah dia. Nampak? Jadi mendapat rahmat daripada Nabi. Bahkan kita tengok makhluk tidak bernyawa pun mendapat rahmat daripada risalah Nabi. Sebelum ini orang boleh buat macam-macam kepada makhluk-makhluk. Kalau makhluk bernyawa ni boleh dijadikan bunuh saja-saja. Tak boleh. Dalam Islam diharamkan. Nabi haram menjadikan benda hidup ni sebagai kita kata, kalau orang nembok kot jadi benda. Kalau tembok jadi benda, apa panggil apa? Sasaran. Kerana tujuan tu tak boleh benda hidup ni, kecuali memang kita tujuan berburu atau untuk makan, untuk mendapat manfaat. Saja-saja nak bunuh kerana tujuan jadikan dia sasaran untuk menembak atau memanah dan seumpamanya itu tidak dibenarkan. Haram. Katak, tak, kita diharamkan bunuh. Binatang-binatang kalau menyakitkan, kita diharamkan bunuh dengan api. Jadi rahmat ini kena kepada sekalian makhluk, hatta selain daripada jin dan manusia sekalipun. Yang memberi syafaat, lagi sifat kepada Nabi, wa syafi'il muznibin, dan Nabi ini yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Ini syafaat kepada Nabi SAW. Sebahagian daripada syafaat Nabi. Syafaat Nabi banyak. Nabi diberi beberapa syafaat. Antaranya ialah ni yang disebut, iaitu memberi syafaat kepada orang berdosa. Secara khusus, ada syafaat yang khusus diberi pada Nabi, tidak diberi kepada orang lain, iaitu syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, iaitu melepaskan orang daripada lama menunggu di padang mahsyar. Orang apabila bangkit daripada kubur masing-masing tak tahu arah, tak tahu nak buat apa, tunggu lama, sangat lama, dengan matahari yang hanya dekat peluh tu, bermandiang dan lemah dalam peluh pun ada. Bahkan mereka mencita-citakan supaya disegerakan. Cari-cari, pergi pada seorang Nabi tak ada Nabi yang sanggup. Hadis tentang syafaat ni panjang lah. Akhirnya datang kepada Nabi seorang saja yang sanggup untuk memberikan syafaat, dan memang Allah Ta'ala khususkan syafaat itu kepada Rasulullah saja. Maka syafaat itu dipanggil syafaatul uzma, syafaat melepaskan orang ramai
daripada lama menunggu pada padang mahsyar. Maka bila begitu, di sini memberi syafaat orang yang berdosa pada hari kiamat. Adapun syafaat-syafaat lain ada. Sebahagian daripada para nabi lain pun ada syafaat kepada umat dia. Sebahagian daripada umat nabi boleh memberi syafaat kepada sebahagian yang lain. Para syuhada, orang mati syahid boleh bagi syafaat kepada orang yang para ulama, orang yang soleh, para aulia, ada syafaat yang diberikan kepada orang lain. Tapi syafaat yang khusus daripada Nabi ni ialah syafaatul uzma. Dan sebahagian menyebut ialah syafaat Nabi pada nak mengeluarkan atau nak mengeluarkan orang yang telah ditentukan masuk neraka tidak jadi masuk. Yang telah termaktub atau tertentu masuk neraka, dia boleh bagi syafaat untuk tidak masuk. Jadi syafaat ini, syarat untuk mendapat syafaat yang paling penting ialah Islam dan iman yang sahih. Itu syarat yang paling asas. Kemudian orang yang paling dapat syafaat Nabi ni siapa? Ialah orang yang banyak selawat pada Nabi, orang yang ikut sunnahnya. Antara yang disebut dengan sahih dan jelasnya ialah tentang fadilat doa selepas azan ni. Baca doa selepas pada azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Jadi doa tersebut Nabi kata siapa yang membaca sebagaimana muazzin baca, sebut macam mana muazzin sebut, kemudian dia selawat ke atas aku. Ni satu benda ni. Lepas daripada habis azan, lepas daripada azan selesai, selawat dulu. Tok Bilal kata la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah. Lepas tu sunat selawat dulu. Sebab dalam hadis tu disebut thumma shalla alayya, kemudian orang tersebut dia selawat ke atas aku. Kena selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dia baca doa tadi, doa lepas azan. Nabi kata wajabat syafaati, orang itu berhak untuk mendapat syafaatku. Nampak? Jadi syafaat Nabi, ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi, dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu, akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Setelah itu selawat juga didoakan, dikirimkan ke atas alihi, ke atas keluarganya, segala keluarganya. Ali ni ialah kalimah asal daripada ahlun, asal daripada ahlun. Jadi berlaku perubahan menjadi alu. Jadi al merujuk kepada ahli, tetapi al dia tidak dinisbahkan kecuali kepada yang mulia. Ali Imran, Imran orang baik. Apa lagi? Orang-orang yang ada kedudukan, orang-orang yang mulia. Dia tidak dinisbahkan kepada binatang ataupun pada benda-benda yang hina, tidak. Jadi Ali apa? Ali Abi Talib, Ali Hashim, Ali Rasulillah. Jadi Ali ni dinisbahkan kepada, disandarkan kepada yang mulia, ahli keluarga Nabi. Yang dimaksudkan ahli keluarga di sini doa ni. Maka dalam doa ulama katakan bahawa bila sebut alin Nabi, keluarga Nabi dalam doa, dia merujuk kepada semua orang beriman. Semua orang beriman, walaupun orang fasik sekalipun. Kerana apa? Kerana orang fasik, orang buat maksiat ni yang paling layak dan paling berhak untuk doa ke dia. Kita doa ke dia supaya dia selamat, supaya dia keluar daripada maksiat, supaya dia kembali pada Allah. Jadi
dalam maqam doa merujuk kepada semua orang mukmin. Dalam bab zakat pula, ahli keluarga Nabi ni hak keturunan Nabi, hak tak boleh makan zakat itu. Ahli ahli Hashim, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan segala sahabat Nabi, orang yang sempat bertemu dengan Nabi ketika Rasulullah hidup, walaupun sekejap, walaupun masa kecil sekalipun, orang ni dikira sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni orang yang kedudukan khusus dalam agama. Mereka yang ada melihat Nabi, mendapat cahaya pancaran dengan bersuhbah dengan Nabi ni, orang ini dikira sebaik-baik di kalangan umat Nabi SAW. Sebab itu Nabi kata, lau anfaka ahadukum mithla uhudin dhahaban ma yusawi mudda ahadihim wala nasifah. Kalaulah seorang daripada umat akhir zaman ni bersedekah sebesar bukit Uhud emas, sedekah emas besar bukit Uhud, takkan sama dengan sedekah di kalangan sahabat Nabi ni satu cupak ataupun separuh cupak, takkan sama. Sebab apa? Sebab mereka ni orang beriman dalam keadaan susah. Kita beriman senang dah, lahir-lahir dalam keadaan selamat. Nak beriman, nak beramal tak ada masalah. Nampak tak? Mereka lahir dalam keadaan susah, dalam keadaan jahiliah setengahnya, kena paksa, kena lawan nafsu tu untuk buang perbuatan jahiliah untuk beriman dengan Nabi. Jadi keimanan mereka tentu tak sama dengan kita. Jadi sahabat Nabi. Dan segala ikutannya daripada anak buahnya, itratihi. Itratihi ni, itrati maknanya ke orang yang ikut, ataupun kita maksudkan di sini juga dengan ahli keluarga juga, itratu ahli baiti Rasulillah. Jadi itrah di sini ialah anak buah keturunan Nabi SAW. Sebab itu at-tahirin, yang suci. Jadi Allah Ta'ala sebut, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala ingin untuk membersihkan dosa-dosa di kalangan ahli bait Nabi ni, yang keturunan Nabi SAW. Wa yutahhirahum tathira, dan Tuhan nak menyucikan sesuci-sucinya. Maka orang yang ada darah keturunan Nabi ni orang yang kita patut muliakan. Kita disuruh memuliakan keluarga Nabi SAW. Ada di kalangan orang dahulu, dia lah manusia kan, tak ada maksum, hatta keluarga Nabi tak ada maksum, mereka buat silap. Jadi pada zaman dahulu kena takak. Kena takak seorang daripada ahli bait Nabi, maka dibawa datang kepada khalifah. Kerana apa? Kerana minum arak. Minum arak. Yalah maksum, tak ada maksum selepas Nabi. Siapa pun dia boleh jadi terdedah kepada dosa. Jadi bila nak dipukul tu, nak dirotang, nak dirotang untuk pukul sebab minum arak ni lah, dijalankan hukuman hudud. Tukang rotang tu nangis, kata, saya tak sanggup lah pukul awak ni, keluarga Nabi semua. Dah warhang kena agak pukul tak, saya sayang awak, pukul kau, saya sayang awak, pukul kau. Jadi dia pukul dalam keadaan terpaksa, tapi hati dia tetap sayang. Kerana apa? Kerana orang itu darah daging Nabi SAW. Dia pukul minta maaf, saya sayang kau ni, pukul. Pukul lagi, minta maaf, saya sayang kau ni. Pukul juga. Sebab apa? Sebab kerana pukul memang terpaksa jalan hukum, bila sabit dah terpaksa lah. Tetapi dalam hati dia tidak, dia masih cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW. Okey. Akan rahmat dan selamatnya, yang suci mereka itu akan rahmat, salatan wa salaman. Di sini maf'ul mutlaq sini. Kalau dalam bahasa Arab di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Salatan, nusalli salatan wa nusallim salaman. Akan rahmat, kami selawat akan sebenar-benar selawat dan sebenar-benar salam kesejahteraan, rahmat dan salamnya yang berkekalan, daimaini, keduanya berkekalan selawat dan salam hingga hari kiamat. Habis mukaddimah. Sekarang ni pengarang akan cerita tentang
sebab penulisan dan juga kitab dia ni. Wa ba'du, ada pun selepas pada itu. Wa ba'du ni memang kita menjadi sunnah untuk khutbah-khutbah meletakkan dan meletakkan amma ba'du ataupun wa ba'du. Dia wa ba'du asalnya amma ba'du. Waw tu menggantikan kepada amma. Amma ba'du. Jadi amma ba'du ni ialah lafaz yang dipanggil sebagai menceraikan antara muqaddimah dan juga percakapan maksud pengarang. Muqaddimah mula-mula. Sekarang ni nak cakap tentang isi apa yang nak dia katakan itu, maka diletak wa ba'du ataupun amma ba'du. Macam dalam khutbah lah, amma ba'du fa ya ibadallah. Tu mula dah tu, hak tadi muqaddimah. Yang mula-mula sebagaimana ulama tafsir menyebut, yang pertama yang menggunakan khutbah dan diletakkan wa ba'du amma ba'du ialah Nabi Daud alaihi salam. Wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Kami berikan kepada Nabi Daud itu hikmat, kebijaksanaan dan faslal khitab. Iaitu apa? Dialah orang yang pertama yang khutbah yang gunakan lafaz amma ba'du sebagai perceraian. Maka menjadi sunnah bahawa Nabi dalam khutbah-khutbahnya dia akan sebut amma ba'du. Okey. Ada berapa kaum lagi lah, Ya'rub dan beberapa orang Arab lagi dinisbahkan, tapi yang kebanyakan ataupun sebahagian besar mengatakan yang mula-mula menggunakan lafaz amma ba'du ialah Nabi Daud alaihi salam. Fa'lamu ay ya ma'ashira Shin bagi bawah. Fa'lamu ya ma'asyiral muslimina waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Jadi ma'asyirah, Shin bagi bawah tu. Kalau hak Jawi tu macam bagi atas tau. Yang tu hak ni ma'asyirah, ma'asyarah. Shin bagi atas. Tu ni umi bawah. Umi bawah betul dah. Ma'asyirah. Dan adapun kemudian dari itu, maka lepas amma ba'du kena tak, lepas tu kena tak fa fasihah. Sebab apa? Sebab sebelum tu jumlah syarat tu kan amma ba' fa. Jadi maka ketahui oleh kamu hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa taala, dan mengilhamkan. Awak Jawi kena baiki tu. Naskah cetak kan. Ilhamkan. Mengilhamkan. Bukan malohkan. Hak Jawi tu, hak Jawi. Hak tu tak apa lah, mengilhamkan. Hak Umi betul tak? Mengilhamkan. Jadi lepas ha tu ada mim. Dan mengilhamkan kamu dan mengilhamkan kami dan kamu. Tu pun salah, banyak salah ni. Mengilhamkan kami dan kamu. Kami dan kamu. Mengilhamkan dia cerdik. Mengilhamkan cerdik. Dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Okey, tengok. Kata dia, wa ba'du fa'lamu, hendaklah kamu semua, wahai orang yang membaca kitabku ini, wahai orang yang mendengar kitab ini, hendaklah kamu tahu. Tahu apa? I'lam ni makna beri perhatian. Hendaklah kamu tahu, ya ma'asyiral muslimin, wahai sekalian orang muslim. Waffaqana Allah. Dia kata dan ada pun kemudian daripada itu, maka ketahui oleh kamu, hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham. Waffaqana itu jumlah du'aiyah.
Apa yang nak tahu tu? Fa'lamu anna salata. Fa'lamu anna salata. Hamzah hitak bagi mana tu? Bagi bawah. Hak ni. Hak Jawi tu lepas tu. Inna ke anna? Inna. Hak tu inna. Hak ni hak Rumi. Inna juga. Lepas ada tu. Inna salata. Hamzah bagi bawah. Hamzah bagi bawah. Dia Hamzah bagi atas. Fa'lamu anna. Fa'lamu anna. Fa'lamu anna. Sebab dia jadi apa? Hidup mahal nasab maf'ulun bih bagi i'lamu. Fa'lamu. Fa'lamu. Hendaklah. Dia kata, maka hendaklah maka ketahui oleh kamu, hai segala orang Muslim, telah memberi faham tu. Waffaqana Allah itu, jumlah itu jadi jumlah doa. Maknanya dia doa lah. Bukan nak khabar tu, nak khabarnya moga-moga hai sekalian orang muslimin telah memberi faham akan kami. Waffaqana Allah. Dia guna terjemah fi'il madhi tu. Telah memberi faham akan kami. Maknanya doa tu. Maknanya moga-moga memberi faham akan kami dan akan kamu. Siapa? Allah. Oleh Allah. Nampak? Dia tak kediam juga. Sebab waffaqana Allahu tu. Dan telah memberi faham akan kami. Maknanya telah memberi faham tu moga-moga dia jumlah doaiyah tu. Nampak waffaqana fi'il madhi. Fi'il madhi ni kan menunjuk lil hadathi ma madha, perbuatan yang telah berlaku. Tetapi jumlah ini khabariyatu lafzan insya'iyatu ma'nan. Dari segi lafaz memberi ayat penyata, tapi maksudnya ayat doa. Maksudnya ayat doa. Telah memberi faham akan kami. Telah beri faham dah, tak payah belajar. Bukan. Moga-moga. Tu maksud dia. Moga-moga memberi faham akan kami. Dia terjemah tu betul dah, cuma kita kena faham tu. Dia terjemah kena betul pada waffaqana tu. Sebab waffaqana fi'il madhi. Tetapi untuk faham kita dengan makna Allah, mintalah Allah, moga-moga Allah memberi faham akan kami. Sebab tu antara bentuk khidmat kepada kitab Turah ni makna kita menafsirkan ataupun menghurai dalam bahasa yang difahami pada masyarakat semasa. Nampak tak? Tak. Barulah makna kita baca dengan kefahaman yang betul. Jadi kena ada tu. Tinggalan ulama kitab-kitab Turah sini dibaca dan diterang dalam pemahaman bahasa semasa. Bahasa semasa. Supaya nak kekalkan kefahaman. Jadi bila baca tu kita faham maknanya begini. Ada orang dia nak tinggal terus kitab lama ni. Tu makna sayanglah sebab pertamanya jasa mereka ni supaya berpanjangan amal soleh tu boleh berterusan sama. Keduanya, dalam ni juga banyak khazanah ilmu yang mungkin kalau kita baca sekali lalu, dia tak akan nampak keluar mutiara-mutiara tu. Kena gilak betul-betul, kena tengok betul teliti, baru nampak. Macam nak cari beliang lah. Cari beliang dalam bukit. Dalam bukit. Nampak macam batu. Tapi orang tahu, dia basuh-basuh, dia buang-buang bahagian batu. Rupanya dalam tu ada beliang. Dalam tu ada permata. Tapi orang tak tahu, ingat buang gitu, nampak batu stokai buang. Nampak batu stokai buang, kata batu, tak ada nilai. Orang pandai dia tahu dah, dia buangkan di sisi bahagian tepi-tepi, basuh dia gilat-gilat, rupanya permata. Ataupun ada dalam tu batu-batu hak mahal. Nampak? Jadi, maksud di sini ialah, moga-moga Allah memberi faham akan kami dan akan kamu. Allah, fa'il itu. Semoga Allah Ta'ala memberi faham akan kami dan akan kamu subhanahu wa ta'ala. Dan mengilhamkan kami dan kamu. Wa alhamana rushdana. Dan mengilhamkan kami dan kamu. Cerdik. Tak. Hak tu dia yang Rumi tulis ke mana? Ilhamkan kami dan kamu. Situ. Mengilhamkan cerdik. Rushdana, akan kecerdikan. Nampak? Moga Allah Ta'ala beri kita kepandaian, kecerdikan. Rush ni, rush
Ar-rushd makna kebijaksanaan dan kecerdikan. Orang yang bersifat dengan tu panggil rasyid. Ar-rushd. Dan lindungkan daripada kejahatan diri kita, wa a'adzana, dan melindungkan kami, min syarri anfusina, daripada kejahatan diri kita. Minta Tuhan lindung daripada kejahatan anfusi, nafsu kita, diri kita. Jadi diri kita ni dia ada jahat dia. Nafsu, kalau nafsu manusia dia ada jahat dia. Minta Allah Ta'ala lindungkan kita daripada jahat nafsu kita. Apa nama ni? Asyaddu a'daika nafsuka baina jambaika. Yang paling berat musuh kamu, yang paling berat bagi seseorang kamu, ialah nafsu yang duduk dalam badan seorang tu. Nampak tak? Sebab tu kalau bulan puasa syaitan kena igat pun, orang kalau jenis dok puasa situ le kok, syaitan tak ada dah. Sebab apa? Nafsu ada. Nafsu tu musuh yang paling berat kepada seseorang ialah nafsu yang dalam diri dia. Okey. Kemudian katanya annas salat, baru masuk balik, wa ba'du fa'lamu annas salata. Batu hamzah tu baca bagi atas. Annas salata imaduddin wa ajallu mabanil islam, wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Mula-mula dia sebut dulu dah. Ketahuilah oleh kamu sekalian orang Muslim, annas salata, bahawa sembahyang tu imaduddin. Sembahyang mana ni? Sembahyang 5 waktu. Sebab tu dia tafsirkan dengan sembahyang 5 waktu. Adapun sembahyang banyak, sembahyang sunat. Tapi hak jadi rukun kepada agama ni sembahyang 5 waktu. Apa dia sembahyang 5 waktu ini? Itu tiang agama, imaduddin. Tiang bagi agama. Bangunan tak ada tiang, tak berdiri dia. Dan yang terlebih besar kejadian, wa ajallu, yang paling besar, paling agung, mabanil Islam. Mabani apa dia? Kejadian rukun Islam. Mabani makna mabna. Kita kata apa nama ni? Bahagian bangunan Islam. Bangunan Islam hak 5. Tak? Daripada rukun Islam. Rukun ni kita kata ialah bahagian paling asas. Bahagian asas bangunan tu panggil rukun, bahagian asas. Jadi Islam ni diumpamakan macam bangunan, kalbunian, macam bangunan. Maka bahagian paling asas yang menjadi pasak bagi letaknya bangunan itu 5. Atau panggil rukun tu, rukun Islam. Jadi hak paling besar sekali, yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara, kemudian lepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah, apa dia? Sembahyang. Sembahyanglah yang paling besar. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi, fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la salata lahu, kadza warada fil akhbar. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh, maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi SAW. Jadi disebut lagi di sini ialah ambil pengarang Syekh Daud, ambil daripada hadis Nabi SAW. Dia sebut kepentingan sembahyang, besarnya sembahyang. Dia kata wa mahalluha minad din mahallu ra'si minal jasad, dan tempatnya tempat sembahyang daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Bandingan sembahyang dengan agama ni macam kepala ni sebuah pada tubuh badan manusia.
Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, maka demikianlah tiada agama. Jadi orang tubuh hak tak ada kepala hidup tak? Tak hidup. Orang panggil menanggar. Tak. Tak kepala, tak ada kepala. Tak ada kepala. Tak hidup tu. Tak akan hidup. Potong benda lain boleh. Nampak tak? Potong benda lain boleh. Potong kaki, potong. Tapi kepala potong, tak ada. Maka takkan hidup. Begitulah agama. Hak paling penting semayang. Maka tak ada nilai bagi benda lain kalau semayang itu tidak ada. Maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada semayang baginya. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi SAW. Maka sebagaimana disebut, apa yang sifat ini telah datang dalam beberapa riwayat tentang pentingnya semayang. Perumpamaan semayang tu umpama jasad, umpama kepala nisbah kepada jasad. Ja'alanallahu wa iyyakum wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Situlah saudara. Jadi kita berhenti situ untuk kali ini, insya-Allah taala kita sambung